Tangan jangan, memang kau takkan faham kalau tak ada kau capek nak setuju. Ya. Hati-hati. Itu sebabnya kita ada kerja. Orang tu kerja pun tak ada. Itu pertama, prosesnya banyak, bukan tiba-tiba jadi macam ni. Yang kedua, kita perlukan komitmen. Kena ada komitmen. Tak ada komitmen tak boleh berjaya. Bila sebab kerja buat, so submit. So ikut peraturan tertentu. Nombor. Yang kita kena fokus. Kadang-kadang tak fokus. Kadang tempat kerja sibuk buat benda lain. Buat benda tak ada kena-mengena dengan kerja. Kan, tolong jaga. Ya, tolong jaga. Orang ni niaga je. Niaga. Okey, tak apa guys, tak apa. Tengok aja dulu. Nak jumpa orang tu susah nak jumpa kat pejabat, jumpa kat cafeteria. Yang ketiga, kepatuhan pada peraturan dan undang-undang, disiplin. Itu sebab Nabi kata dunia ini penjara bagi orang mukmin. Mana ada peraturan? Penjara, bukan boleh keluar sesuka hati. Makan, boleh makan. Berapa itu kawan penjara, kalau boleh hari ni nak nasi ayam kepak. Nak nasi apa kawan penjaga tu buat? Tak ada, tak boleh itu kan. Mesti ada peraturan dan undang-undang. Kan? Mesti ada peraturan undang. Dan yang kelima yang disebut sebagai keberterusan, ataupun doktor sebut sebagai konsisten, ataupun penceramah sebut istiqamah. Macam tu lah. Jadi kelima-lima ni kena ada. Kalau tak ada lima-lima ni, salah satu tak ada pun tak boleh. Contoh anak Nabi Pesa. Anak Nabi Pesa kan, betul tak prosesnya banyak? Bukan tiba-tiba. Yang kedua, betul tak dia kena ada komitmen, datang kelas, buat assignment, kena buat homework. Betul? Ketiga, kena fokus dalam kelas ni kepada mengawal fikir benda lain. Macam ni dalam ni, ada ke fikir benda lain? Dia pandang. Saya dah kahwin tau. Saya tengok dia sengit kepala macam berharap tadi, saya kena cakap lah. Adalah. Okey. Sabar. Bawa tenang. Gurau. Kan? Jadi macam itulah komitmen. Lepas tu kena ada fokus. Kemudian kenapa? Patuh peraturan. Budak-budak yang langgar peraturan kena tangkap. Lepas tu kena gantung sekolah 2 minggu. Susah nak berjaya dah. Dengan emosi dia terganggu, dengan malunya lagi, kan? Dan last sekali keberterusan, konsisten. Tak boleh hari ni malas, besok rajin, malas tak boleh. Mesti konsisten. Pemain bola sepak lah, main bola sepak nak wakil Malaysia contohlah kan, nak wakil Malaysia. Pertama, betul tak prosesnya panjang? Bukan tiba-tiba boleh wakil Malaysia. Mula wakil sekolah dulu, pergi peringkat daerah sampai tahap umur dia boleh pergi main jadi pelatih kebangsaan. Ya, lepas tu datang camp latihan. Lepas tu fokus. Betul lah kena lepas tu komitmen. Betul lah komitmen kena ada, datang training. Training pun tak datang, macam mana nak berjaya? Lepas tu fokus. Ni bola tanduk, kau sepak. Bola sepak, kau tanduk, macam mana? Dan last sekali, mesti konsisten. Tak boleh kalau prestasi dia kejap skor, kejap tak. Tak boleh lah. Nampak macam menang-menang, lepas tu hujung tu kau kalah. Jadi macam Arsenal kan? Elok-elok atas, tak. Apa macam mana? Oh, ada yang nyokong Arsenal. Tak apa lah macam mana. Kan? Macam salah kan dulu skor. Lepas tu dah salah pula. Macam mana? So consistent. Tapi you'll never walk alone. Kan? Support. Macam tu lah hidup kita. Mana 5-5 tu kena ada. Jadi sekarang ni dalam konsep akhlak, integriti dan akhlak ni, sebenarnya kita ni kena terapkan dalam diri kita ni nilai-nilai yang baik. Macam saya kata tadi, semua benda-benda baik adalah integriti. Semua benda baik adalah integriti. Contoh yang pertama, yang kena ada dalam diri kita adalah jujur. Jangan tipu, jangan menipu. Menipu ni tak baik. You all dapat kertas ni untuk bagi soalan Oh, baguslah tu, eloklah tu. Betul lah. Nanti kan bagi kat saya terus ya. Betul lah. Kalau tidak tanya soalan, buat soalan. Koma, darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak. Heran betul aku. Gelak kuat pula, tanya soalan koma. Tiba-tiba je. Okey. Jadi mana kata jujur, jangan tipu klaim.
Klaim ni bukan menambah pendapatan, dia hanya cover sebahagian daripada apa yang kita dah belanjakan. Kan? Kelayakan kita masuk hotel yang berapa ringgit aja. Mungkin kadang kedudukan kita, grade kita mungkin ada 120 ringgit aja. Mana nak dapat hotel? Mahal lu. Yang kau dapat Oyo. Tentulah. Kan? Kau nak dapat hotel yang selesa malah mahal lah kan. Saya ni saya ada sponsor. Dia tidur kan, tidur pusing-pusing tak jatuh lagi, pusing-pusing tak jatuh lagi. Rupanya memang kat lantai dah. Pak lantai dia tebal weh. Tu cerita tu. Kena selesa. Betul kan? Lepas tu kita claim mileage. Jangan tipu claim. Lepas tu bahagian kewangan akan query. Kenapa you all pergi kursus yang sama 5 orang, tapi you saja claim you lagi mahal daripada orang lain, sedangkan pergi tempat yang sama? Bahagian kewangan akan tanya, mana bahagian kewangan? Tak mengaku lah dah. Tolong tunjukkan siapa kerja bahagian kewangan. Tolong tunjukkan siapa kerja bahagian kewangan. Ni satu lain ni. Kau boleh pakat dia buat macam tak tahu apa-apa. Aku rasa kau pergi camp latihan tu teruk kan ni. Okay, jangan buat tak tahu je. Mana bahagian kewangan? Tu orang lain, itu orang lain. Apalah, so mengaku je. Bahagian kewangan kan akan query benda tu. Dia akan query kenapa claim berbeza. Jawablah dengan jujur. Jangan kau marah macam duit mak ayah dia. Sebab bukan duit mak ayah dia lah dia query. Duit mak ayah dia tak kisah. Duit organisasi, duit ni kita punya ni KMI ni bukan boleh guna sesuka hati, melainkan di jalan yang betul. So dia tanya, so jawab. Sebenarnya klaim saya berbeza dengan yang lain sebab saya tak tahu jalan. Dekat roundabout je saya pusing 3 kali. Simpang yang mana harus ku tuju. Tak dalam tak sedar tu 5 kali dah aku pusing kat situ. Yang klaim tu beza tu. Macam tu jawab. Kadang tu lah. Sebab orang perempuan kan dia, kalau walaupun dia pegang maps, dia tak macam orang lelaki tau. Sebab orang lelaki biarlah dia bawa kereta, dia tengok map, tak apa, puas hati. Okay, pan. Bahaya lah bang, biar dia bahaya. Daripada mengganggu-gugat perhubungan suami isteri. Kau bagi dia jaga lagi, kau sakit jiwa. Depan ni bang, belum. Lagi depan. Abang, situ simpang ni bang. Itu yang susah tu. Dah lah nak U-turn jauh. Okay. Itulah masalah. Tapi tuan kan, saya jumpa dengan pegawai PKSO itu. Dia kata salah satu daripada treatment orang stres dengan tension ni, salah satunya dengan ceramah dan gelak adalah merupakan satu terapi. So lagi teruk gelak dia, maka lagi tinggi stres dia. Aku tengok kau gelak, menangkut-nangkut. La ilaha illallah. Stres. Saya paling stres bukan sini, hospital. Saya berjamah kat satu hospital tu, tercampak stetoskop doktor. Ada saya camah dekat Ilim Bangi, situ Latihan Islam Malaysia Bangi. Seorang kakak tu berlari dia keluar tu. Kenapa nak kencing lagi dah. Dia gelak main nak kencing tu. Sian tu tengok. Jadi tahan sabar. Kau jangan tu sempit tu kau takut tak sempat. Sabar. Okey. Jujur. Yang kedua, amanah. Jaga amanah kat tempat kerja. La imana liman la amanata lahu wala dina liman la adalahu. Tidak beriman orang tak menjaga amanahnya, tak beragama orang tak melaksanakan janjinya. Jadi tuan-tuan, kita ambil pengajaran. InsyaAllah ada masa kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita ambil pengajaran daripada apa yang disampaikan. Sebab ada yang mau masuk, wih dah habis, wih dia.
betul. Tak. Bau ustaz kat, bau ustaz saja je. Saya kalau tak musik tak boleh. Itu masalahnya. Okey. Gua. Jadi makna kata amanah ni walaupun sekecil-kecil amanah kena jaga. Tak beriman orang tak jaga amanahnya, tak beragama orang tak melaksanakan janjinya. Mana ada tak kita berjanji nak masuk kerja ni? Ada tak janji kita? Rasa pernah tak berjanji bila masuk kerja? Pernah. Masa bila janji? Masa mula-mula masuk kerja yang kita sign tu contract of service. Perjanjian, bukankah itu janji? Contract of service, contract for service, ada perjanjian di dalamnya. The do and the don'ts. Benda boleh buat, benda tak boleh buat. Ikut. Jangan banyak cerita. Tu je. Jaga. Bawa anak pergi pejabat. Contohnya, jangan kacau mama. Mama nak buat kerja. Nak ambil kertas orang selai. Kertas tu pejabat punya. Tak amanah dah. Ambil pen seorang sebatang. Tidak halal setiap di titik dakwat yang kita gunakan. Yang mana bukan hak kita. Tu belum cerita lagi pada hari raya Cina. Menjelang raya Cina datang Cina-Cina, pembekal-pembekal Cina tu datang. Tak ada limau ke tahun ni? Kau pula tanya faham. Jangan sama sekali. Jangan jatuhkan maruah kita. Bawa bakul berisi limau. Sangat borek payah nak jinjing. Biar mati di baham harimau daripada mati digigit anjing. Faham? Jaga maruah. Sedangkan kau pergi kat pekan-pekan, kau pergi masa hari raya Cina tu lambat jual satu kotak RM7-8 aja. Apa masalahnya kau sampai nak minta dengan dia? Tapi kalau kita bagi ramai-ramai tak apa kan? Berjemaah dosanya. Tak boleh. Tak boleh. Memang tak boleh. Kau ingat dia akan bagi ke kalau tak ada kepentingan? Dia boleh kalau terbukti dia bukan hanya bagi kita, seluruh penduduk Kuantan dapat. Memang semua orang dapat, yes. Tapi tak boleh ambil atas kapasiti kita bekerja ni. Kita kawan-kawan mah, tak ada mana. Ayat dia memang macam tu. Tapi jangan jatuhkan maruah kita sampai tahap tu. Tak usah. Ya. Saya ingat lagi arwah abah saya dulu. Saya ingat saya masa tu belajar kat UiTM dekat. Masa tu saya belajar ambil diploma Public Admin di UiTM di London, Alu Gajah, Melaka. Lendu. Bukan London, Lendu. Saya telefon, bah. Assalamualaikum, bah. Salam. Bah, duit dah koreng lah, bah. Dia kata. Duit dah koreng lah, bah. Duit basah, macam mana lah? Dan abah saya cakap dulu. Abah saya memang kelakar. Nasib baik saya tak macam dia. Macam tu kan. Jadi saya kata, bah, betul lah ni, mah. Yelah. Nanti abah masukkan. Petang tu arwah abah saya masukkan duit. Bila masuk duit, arwah abah saya parking. Siapa orang Seremban dia tahulah. Ada tak orang Negeri 9? Seremban. Ada. Kau pun masalah kau nak mengaku susah sangat. Kau Seremban kat mana? Seremban kat Bahau Negeri 9 lah. Negeri 9 kat Bahau. Dah dekat Maybank Seremban tu ada tempat parking motor kat belakang. Arwah abah saya parking kat belakang. Abah saya pergi masukkan duit tu. Saya belanja sebulan RM50. RM50 sebulan. Dulu besar dah RM50 tu kan. Masa belajar kat diploma tu. Sebab kita pun ada dewan makan kan. Jadi lepas tu masa arwah abah saya dah masukkan duit, dia pergi dekat motor dia, ada dua orang dia tengah bekerja. Saya tak nak sebut, dia bukan Melayu. Tengah bekerja-kerja. Yang seorang ni terlanggar, yang sambil bawa beg, dia terlanggar, yang terjatuh beg tu terbuka tu. Nampak dalam beg tu penuh duit. Kemudian yang tengah kerja ni pula terus capai beg tu. Dia nampak ayah saya dekat motor, dia tegur arwah abah saya. Pakcik, kita bagi dua. Dia ajak bagi dua. So arwah abah saya kata apa? Kau nak ambil, kau ambil lah. Abah saya start motor, jalan. Sampai ke rumah cerita kat mak saya. Mak saya punya marah lah. Sebab kita bukan senang. Tapi mak cakap, kenapa abang tak ambil bang? Satu je jawapan arwah abah saya. Kalau aku ambil duit tu, apa nak jadi dengan kau dengan anak-anak? Itu jawapan abah saya. Kalau aku ambil duit tu, masih ingat lagi dialog tu? Kalau aku ambil duit tu, apa nak jadi dengan kau dengan anak-anak? Sebab kita tak tahu dari mana datangnya duit tu. Kita mati besok, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, 3 benda je Allah Ta'ala akan tanya kita. Pertama, nikmat. Kedua, amanah. Ketiga, silaturahim. Allah Ta'ala akan tanya. 3 ni je. Nikmat apa? Okey, nikmat, amanah, silaturahim. Amanah, silaturahim tu ini tak sempat. Camah lain. Maknanya dah 2 dah camah ke depannya.
Yang pertama, nikmat tu ada 4 nikmat Tuhan akan tanya. Pertama, nikmat muda, kau habiskan untuk apa? Kedua, nikmat umur, kau gunakan umur kau semua hidup buat apa? Allah akan tanya. Ketiga, nikmat ilmu, kau dapat ilmu, pertama kau amal tak? Lepas tu kau sebar panjang kat orang lain ke tidak? Itu ketiga. Dan yang keempat, nikmat harta. Dari mana kau dapat harta? Ke mana kau belanjakan? Itu pun Tuhan akan tanya. Jadi jangan sekali-kali kita sebut, duit aku sekali aku lah, kau sibuk pahal. Tak ada istilah tu sebenarnya. Okey, balik semula. Kalau kita tengok tadi, saya dah sebut tadi, jujur kena ada, amanah kena ada. Yang ketiga, jaga hubungan satu dengan yang lain. Jangan sibuk jatuh menjatuhkan. Kita ni satu tim tau, satu tim. Seorang kena, semua sepatutnya terasa. Bukannya seorang kena, padan muka dia. Tak. Kita satu organisasi jatuh nama tau. Seorang kena, katalah, kita minta jauhkan. Seorang kena tuduh rasuah, contoh. Orang Malaysia ni, dia suka buat satu istilah apa yang orang Kuantan sebut tu? Generalization. Pukul rata. Memang semua sastaf KMI memang macam tu. Dia akan cakap macam tu. Orang Malaysia yang dia gemar pukul rata. Seorang kan, memang semua macam tu. Dekat dalam pejabat tu tak ada seorang pun yang elok tu. Dia akan gemar cakap macam tu. That's why kena jaga. Dan antara perasaan yang kena buang dalam hati, pertama, buang tamak, kongsi tak apa. Faham buang tamak, kongsi tak apa. Faham ke tidak? Setuju tak? Itu susah tu. Tak adalah, maksudnya tu benda-benda baik share. Contoh, ada duit, lebih kongsi dengan orang. Tu maksud dia. Kedua, jangan sombong. Jangan belagak. Nak belagak dengan apa? Kita ni ada jawatan, kan? Ada jawatan. Okey, simple dia lah. Saya nak tanya. Tu jam kat tangan tu. Jam. Siapa dia jam? Jam kat tangan tu. Ada jam tak? Ada jam kan? Tu mana ada jam? Jam ada kan? Siapa nama puan? Nama puan apa? Ya? Rohasliza. Rohasliza. Panggil Liza je kan? Ke Ros? Apa panggil apa? Ija. Ija nak tanya, jam tu siapa punya? Saya punya. Tengok soalan kedua, Ija tu siapa punya? Siapa punya? Siapa punya? Ija. Diri kita ni siapa punya? Allah punya. Bayangkan, kita pun tak punya diri kita sendiri, macam mana kita boleh kata tu kita punya? Contohlah paling mudah kita faham kan. Saya dulu pun jawab macam tu juga. Jam saya lah. Tu tangan tu siapa punya? Oh sudah. Dia tanya saya. Betul je. Kan? Lepas tu kita mengaku semua kita punya. Kalau betul kita punya, kenapa bila kita mati kita tak boleh bawa benda-benda ni semua? Kan? Tu sebab Iskandar Zulkarnain, seorang raja yang terbukti dalam sejarah paling bertakwa dan soleh kepada Allah. Bila dia mati, dia kata pastikan nanti jenazah aku diusung oleh tabib-tabib yang handal. Tabib ni bahasa dulu-dulu doktor lah. Kemudian yang kedua, pastikan waktu perjalanan pergi ke kubur, taburkan segala harta kekayaan aku sepanjang perjalanan. Dan ketiga, waktu usung jenazah aku, pastikan tangan aku terkulai biar orang semua nampak. Semua tanya, kenapa kau nak buat macam tu? Pertama, bila tabib-tabib yang handal-handal usung jenazah nak bagi gambaran pada semua, hebat mana pun kau sebagai doktor, sebagai tabib, kau takkan dapat halang kematian pada berlaku. Kedua, kau tabur harta kekayaan, kau tengok orang berebut ambil harta tu, kau tak boleh buat apa pun, kau tak boleh larang, kau dah mati, kau tak boleh buat apa dah. Orang berebut, orang bergaduh, anak beranak kau, adik-beradik pun pecah belah sebab harta yang kau ada. Silapnya bukan harta tu, silapnya didikan kau tak bagi supaya dia betul ansur satu dengan lain. Dan yang ketiga, nak beritahu macam mana tangan kau tu terkulai tu, nak beritahu, tunjuk kat semua orang macam mana kau lahir dulu tangan kosong, kau mati pun tangan kosong, kau tak buat apa-apa. Tangan kau dah terkulai, layu di tasik madu Fauzah Latif. Itu cerita tu. Kan? Nak sombong dengan apa? Kan? Jawatan dia tinggi. Jawatan dia tinggi, dia pencen orang lain ganti tempat dia. Macam mana kau kata tu jawatan kau? Saya dulu pernah bergelar pengarah undang legal advisor, I'm a qualified lawyer, you know.
You can take Syamsul out from Negeri Sembilan, but you cannot take Negeri Sembilan out from Syamsul. Remember that. Yalah. Tapi sampai masa saya ambil keputusan, bila sampai satu tahap semalam majalah Nona dia interview saya kan. Dia kata saya. Lepas tu saya kata sampai satu tahap saya pun dah tak tahu mana satu part time. Dulu ceramah part time sambil-sambil, tiba-tiba ceramah lagi banyak daripada dia pengarah tu. Macam pengarah tu lah part time. Lupa. Sebelum tomahan, orang fitnah macam-macam, saya bersara. Ambil tulisan berhenti. Saya dah ada kad pesara. Tunjuk kat hotel dapat 10%. Kalau hotel, oh yo, tak dapat. Sebab memang dah murah, dia kata. Memang ya. Sampai masa. Ui, dia nombor satu. Dekat pejabat dia nombor satu. Weh, ya ke? Tiba-tiba kat ujung tiang masjid ni. Kenapa tu? Pencen. Dulu dia berlakon jadi hero. Sekarang jadi bapak. Kau tengok Rasyamno. Boleh jadi hero lagi? Tak boleh. Tak boleh dah. Datuk Rasyamno marah betul. Aku boleh sebut bawa nama dia. Engkau ustaz. Cik-cik nama aku je. Dulu berlakon jadi heroin. Sekarang jadi orang gaji. Nak cakap apa? Dulu dia menyanyi. Tarik sampai ke langit kau. Sekali masuk Gegar Baganza minta nyawa nak nyanyi lagu sendiri. Lagu sendiri pun tak boleh nyanyi dah. Rupanya Datuk Nora Persimpangan Dilema masa berlalu. Dia cakap dengan saya, Ustaz, kita bila kita dah meningkat usia, kita kena tukar arrangement lagu kita tu, tone ni apa semua tu, kita kena kesesuaikan dengan kekuatan suara kita. Kita dah tak kuat macam dulu. Oh. Dulu dia tarik sampai ke langit weh. Kalau dia paksa juga hari ni dengan dia ke langit kan tu. Tak boleh. Dia tak kuat dah. So nak sombong dengan apa? Saya ingat lagi dulu masa kecil-kecil, arwah abah saya dulu, kita orang dulu gemam. Dulu maklum saya duduk di Pancur Merah Setiu Terengganu. Dia pergi sana, nak pergi sana daripada Seremban pukul 8 pagi sampai sana, ya Allah, pukul 11 malam ke 12 malam kot. Dulu daripada Seremban ikut Kuala Pilah, Bandar Baru Serting, Muazzam, berhenti mabuk, muntah dulu. Dulu kan jalan teruk. Kan ikut Muazzam kan, lepas tu dengan Muazzam ada bau-bau. Kalau Muazzam kan ada bau-bau sikit kan, ada jalan-jalan tertentu tau. Bau apa ni? Diamlah. Kata janganlah. Rupanya ada yang bau kan. Oh, ada jalan. Tu belum cerita yang tunggu dekat signboard kan. Itu kan lepas tu sampai, lepas tu pergi Muazzam, lepas Muazzam masuk sampai apa? Dulu LPT mana ada? Kan masuk lu Kuantan. Dulu Kuantan tak macam ni. Mana ada? Dulu aku nampak, rumah ni besar betul. Kalau aku ada duit aku nak buat rumah macam ni. Hari ni dah tak peduli dah rumah tu. Lalang semak sama tinggi rumah tu dah. Rupanya ada banyak lagi taman-taman baru. Hanya harga dia dia punya hanya 800,000. Hanya Ponjodoh bilangan pun dah tak betul lah. Hanya 1.5 juta kat Putrajaya tu. Hanya 1.5. Apa benda ni? Dia tahu tak hanya untuk apa? Kalau korang lah dapat beli. Aku pernah jumpa kan. Saya pernah jumpa seorang Datuk Seri tu kat rumah dia. Rumah dia besar betul. Parking kereta dia, ya Allah, tak ada betul kereta yang Malaysia ni. Semua kereta luar negara. Aku masa tu naik Azia pula. Mana pula aku nak parking ni? Sudahnya parking sebelahnya. Yang ni okey, yang ni ada Porsche, ada ni, ada satu tu Jaguar. Boleh lah sebelah Jaguar tu lah, Jaguar Pro 2. Okey lah kan. Lepas tu dah parking tu, saya tengok rumah dia ada swimming pool. Lepas tu ada tempat surau, dan surau muslimin, muslimat ada. Selesa tempat ambil wuduk tu, cantik. Ya Allah, lapang betul tempat solat. Saya tanya, harganya mahal betul rumah ni Datuk? Tak adalah. Masa saya beli dulu murah lagi Ustaz. Masa tu baru 4 juta. Aku salah tanya, kena salah jawab. Saya cakap, cuba kalau korang beli rumah harga 1.5 juta, agak-agak berapa tolak gaji sebulan? Ha? Macam mana? 3,000? Kalau 3,000 tu berapa puluh tahun tarik tu? Loan 70 tahun ya? 70 tahun loan. Agaknya kan masa tu kalau beli 1.5 juta kata 2 juta tolak gaji, habis kot kita ni. Ha? Lepas tu dekat rumah kan, memang aircon tu tak pasang lah, keluar wire macam tu.
Keluar wire memang tak pasang aircon tu. Yang hook kipas tu pun memang tengah hook je, memang tak pasang kipas. Macam tu, masuk lengang je. Abang. Apa dia? Bergema rumah tu. Makan. Apa? Pekak ke? Lepas tu dah dekat, ajak makan, kau tu buat apa? Pergi kat dinding. Jilat dia, tak boleh makan. Agaknya lah. Sebab bahasa orang kaya. Tak payah nak sombong, betul tak? Sampai masa ada orang lagi banyak taman-taman baru dengan kelayakan yang lain-lain. Kereta dulu belagak. Kereta dia Mercedes-Benz. Dah jadi taksi kau. Jadi taksi. Nanti apa? Sampai masa kan. Tu sebab tak usah nak sombong. Dan yang ketiga, jangan dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni, dua-dua pakai. Hasad, dengki. Dengar-dengar dia naik pangkat. Dia sebenarnya Ustaz Abdul Kadir Ustaz Said Abdul Kadir, dia beritahu salah satu tanda sombong ada dalam hati kita adalah bila ada sahabat, kawan-kawan kita, kenalan kita dapat kebaikan, kita tak rasa apa-apa. Maknanya sombong dah ada. Mana dengki dah ada. Tak rasa apa-apa, mana dengki dah ada. Dengar-dengar bos kita dapat pergi haji tahun ni. Dengar tu. Tak rasa apa, dengki dah ada. Dengar-dengar anak dia dapat semua A. Yalah, bukan anak dia seorang kan, ramai A. Dia tak rasa apa. Kan. Dengar-dengar dia naik pangkat. Yalah, memang ada bukan dalam 5-6 orang tak dapat dengar dia beli kereta baru. Yalah, sekarang ni loan senang je kan. Tapi kalau dia cakap macam ni, dengar bos dapat pergi haji ni. Alah, macam tu seorang ramai lagi pergi, confirm dengki. Dengar dia dapat naik pangkat, tak apa dijilat je bos tu, confirm dengki. Dengar dia beli kereta baru, teman dia dicuri duit tu, confirm dengki. Dengar anak dia dapat semua A pension ni, macam anak dia seorang pandai, ramai lagi anak lain kot. Dia sepatutnya apa? Sepatutnya dengar bos dapat pergi haji tu ni, alhamdulillah ya Allah, aku nak jumpa dia lah, minta dia doakan aku, mudah-mudahan aku dapat pula pergi nanti. Bos nanti doakan saya dapat pergi haji juga. Insya-Allah. Dah daftar belum? Macam mana kau? Kita doa daftar pun belum. Tapi siapa yang baru daftar hari ni, insya-Allah kalau tak ada apa-apa Arab minta boleh pergi pada tahun 2148. 3 kali mampu hidup tak boleh pergi tu. Mampu hidup belum mati balik. Belum 3 kali. Stres. Yang kedua, dengar anak dia dapat semua A peksa. Ya Allah, alhamdulillah, ada juga anak-anak staf kita yang pandai gitu. Dengar dia beli kereta baru. Ya ke? Ya Allah, dia tu dah lah rajinkan tumpangkan orang pergi kerja, boleh kita tumpang kereta dia, tapi isi minyak bawa lah tidur. Nampak tak? Tapi dengan dia naik pangkat, ya Allah boleh lah minta tolong dia lepas ni. Macam tu. Ini cepat je nak menghukum. Dengar Pak Haji tu lah. Pak Haji mana? Yang umur 85 tu. Kenapa? Dia kahwin. Biarlah dia kahwin. Dia kan lama hidup seorang. Kau tak dengar habis cerita ni. Kenapa? Bini dia umur 25. Weh, Suami 85. Bini 25. Tak terangkat kening. Cuba cakap baik, alhamdulillah dapat isteri yang tegap boleh jaga dia. Ini tak, mulut tercepat. Malam pertama mati tu. Cuba elok cakap. Kalau kau tak pati, cuba tanya dah perempuan tu. Dek, apa yang kau suka sangat dengan Abang Haji tu? Bukan umur dia dah banyak ke? Macam mana nak cakap nampak? Pertama, Abang Haji ni romantik. Kalau kita makan candlelight tengah hari. Tu alau lalat. Lepas tu makan bersuap. Malam kadang-kadang tak berapa tepat sangat kan. Macam mana lah boleh suap kan. Nah, abang tu telinga tu. Kan. Dan kadang-kadang tu kalau saya marah, dia tak pernah balas balik. Dia dah pokak tak terang lah. Dia nak balik apa ni? Contoh. Doakan yang baik-baik je, bahagia sudah.
Macam contoh lah, saya nak bagi peringatan. Kadang-kadang kita nampak orang kan, dekat ni pasangan artis, dekat dalam TV bergaduh, konflik rumah tangga. Jangan kau lebih-lebih. Macam kau hari-hari duduk kat rumah dia. Kita tak tahu cerita, doakan yang baik-baik aja. Kita tak tahu apa-apa. Mana ada rumah tangga yang tak ada masalah? Tahu kan? Rumah tangga siapa tak pernah ada masalah? Tahu kan? Yang kat tangan tu masalah tu. Mesti kena ada masalah, cuma cara kita menghadapi dia. Orang lelaki macam mana? Saya ni tak ada masalah ke? Ada masalah. Ceramah je. Ceramah. Macam mana? Hari-hari jadual Samsul debat hari-hari. Orang tengok macam mana? Saya nak tunjuk kat korang dah. Ni jadual bulan ni. Nak cakap apa? Kalau boleh, pagi hari haji tu suruh ceramah kat je. Heran betul aku lah. Itu yang aku kena dulu. Masa tu tak ada PA. Assalamualaikum Kak, apa tajuk ceramah hari ni? Aku tengah drive ni. Hari ni kelebihan penyusuan susu ibu. Break emergency aku tu. Semua tajuk Samsul debat pagi. Kelebihan penyusuan susu ibu. Rupanya hari tu hari penyusuan susu ibu sedunia. Dekat Jempol. Masa tu dekat WI dengan Hospital Jempol combine buat program tu. Aduh, tak macam mana ustaz? Dia nak ustaz kat ceramah tajuk ni. Aku pun telefon lah kawan-kawan Ustaz Nur Azman, telefon Ustazah Hazlina bagi okey lah, tak apalah, aku confident. Sampai dekat dewan semua tua. Orang tua-tua datang. Apa datang ni dah expired. Aku nak ceramah tadi tak semangat ke tu? Ya, contoh. Tak, isteri saya bisingkan. Dia bising. Ceramah lah. Abang pergi ceramah pun 2-3 tahun je lagi yang. Besok bila abang dah duduk rumah, jangan kau muntah dengan abang sudahlah. Itu je. Tak mesti kan ada, cuma cara kita handle kan. Itu je. Janganlah. Jangan kita bisik-bisik. Kita tak tahu apa berlaku. Itu sebabnya pasangan suami isteri pula saya nasihatkan keluar pada mahkamah kalau betul ada isu, ada krisis yang kita nak selesaikan. Wartawan tanya jangan lebih-lebih. Macam mana tadi? Macam ni, minta maaf. Saya minta tolong semua tolong doakan. Mudah-mudahan Allah bagi yang terbaik lah. Saya tak nak komen apa-apa. Terima kasih banyak semua. Macam tu. Kau jangan jawab. Tak payah. Sebab selagi mana belum dimuktamadkan perceraian, kamu masih suami isteri dan haram hukumnya membuka aib pasangan. Melainkan di tempat yang sepatutnya. Contoh kat unit runding cara, kat depan qadi, dalam mahkamah, tu tak apa. Kat luar jangan. Ingat, jangan cerita-cerita. Satu lagi saya nak pesan kat tempat kerja. Saya dah check dah banyak tempat kerja, kecuali sini okey. Iaitu dalam bab jaga ikhtilat, jaga batas perhubungan. Tolong jaga. Terutama kadang-kadang dalam WhatsApp, dalam mesej, tolong jaga. Sebab saya sendiri pernah handle banyak kes masalah mesej lah. Dan orang perempuan kena tahu hak dia. Orang lelaki kadang-kadang dia ambil kesempatan, dia hantar mesej, dia hantar video-video yang bukan-bukan. Terang cakap lah, hantar video lucah, hantar gambar telanjang lah, apa semua. Lepas tu hantar mesej-mesej, nak sikit boleh. Kadang-kadang, malam ni husband you tak ada ya, bolehlah kita tidur sama. Kadang ada yang hantar mesej macam tu. Saya beritahu ni, tu sebabnya kan baru-baru ni ada peraturan kata tak boleh hantar mesej honey, dia, link, tu semua tak boleh kan. Sebenarnya lebih dahsyat pada tu saya pernah tengok orang bergaduh. Jadi bila perempuan ni tak nak balas sebab apa, kadang-kadang bos dia hantar, ada orang yang pangkat tinggi, ataupun dia fikir tak nak nanti kalau dia balas nanti jadi hubungan tu jadi lagi tak elok. Tak, kena balas. Hak kita sebagai seorang perempuan, sebagai isteri, kena balas. Jawab. Jawab, minta maaf boleh tak jangan hantar mesej macam ni lagi. Sebab kalau awak hantar mesej macam ni, makna awak tak hormat saya, tak hormat suami saya, tak hormat keluarga saya, tak hormat mak ayah saya. Satu hari suami terbaca, dia akan mencabar ego seorang lelaki.
Boleh terima orang lelaki. Kalau isteri kita baca, isteri ada orang hantar mesej kat isteri kita, dan isteri kita tak balas, boleh terima tak? Mana kau okey ke ni? Kenapa kau tak jawab? Kenapa kau tak jawab? Kenapa kau biarkan? Jumpa bergaduh tuan-tuan. Dalam 50 pasangan, 49 bercerai. Tu belum cerita lagi yang jumpa-jumpa yang macam-macam lagi. Ya Allah, betul-betul cakap. Tu sebab tolong jaga. Batas hubungan ikhtilat tolong jaga. Ada tahap nak bergurau, ada tahap nak bergurau. Tolong jaga. Ni saya pesan ni betul-betul ni. Betul. Saya dah check dah. Sini tak ada tempat lain. So, ya Allah, tolong jaga. Saya cakap kena tolong belajar dengan KMI. Macam mana dia jaga batas. Sebab kadang dia berkawan, betul. Tapi dia ada batas. Ada sebab Islam bagi tahu batas-batas ni. Ada sebab. Tolong jaga. Benda ni. Itu sebabnya kita nak bergurau ada tahap kan. Nak baik ada tahap. Ada orang tu kadang dekat pejabat lain pula handphone dia. Sebab lunch husband lain. Dekat pejabat tak kontak dah. So mesti dekat sana masalah ada suami lain. Dekat pejabat ni. Pergi makan sama. Minum sama. Sampai satu tahap yang paling teruk sekali yang kita jumpa terutama di bandar-bandar besar banyak berlaku apa? Check-in pun ada. Itu yang kita tak nak. Minta jauhkan. Kan? Salah satu tanda akhir zaman zina sorry nama zina sorry tak, zina tu jadi biasa. Alah biasalah sekarang. Bila kita dah sebut macam tu, memang tu tanda-tanda nak kiamat dah tu. Dekat-dekat nak kiamat. Yang kes budak gitu kan, yang kena bakar semua tu, itu memang tempat dia tu. Memang tempat sebelum dia bakar tu sempat lagi tu saya boleh cakap. Dia bukan girlfriend dia pun, skandal je. Tapi macam mana nak tahu detail tu kemudian lah. Tunggulah kan. Saya memang dengar terkejut. Banyak kes sebenarnya suami isteri tolong jaga. Tu sebabnya seorang suami tidak dianggap dayus hanya kerana takut kat isteri, sebab kat isteri bising-bising. Tak. Dayus yang seorang suami bila biarnya isterinya tu melakukan benda-benda yang tak baik dan kita tak rasa apa-apa masalah. Suami boleh duduk dekat rumah, nampak lelaki kat depan hantar bini kita balik kerja, dia duduk dalam kereta 10 minit tak keluar daripada kereta, kita boleh rasa okey. Dia adalah benda dia bincang tu. Memang dayus suami tu. Boleh biar isteri pergi karaoke dengan kawan-kawan sekerja, dia seorang je perempuan, yang lain semua lelaki. Dayus suami tu. Biar isteri dia pakai baju ketat-ketat, balut aurat, bukan tutup aurat, balut aurat, pakai tudung, dan suami tak tegur, dan suami tak rasa apa-apa. Itu dayus. Faham? Tu kena faham. Saja bawa tu sikit. Saya buat ingat nak sebut benda tu. Banyaklah, kesian saya tengok tu. Sebab hari ni satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Setakat tahun lepas, rekod tahun lepas, satu hari kahwin, hari ni kahwin, esok cerai di Terengganu. Bukan orang Terengganu macam tu. Kes tu berlaku di Terengganu. Tapi yang terbaru, yang baru ni tengok kan, dalam majlis yang sama diceraikan dengan talak 3. Itu pecah rekod baru betul. Dia nikah dah okey, hantaran dia punya mas kahwin RM22,222.22. Tapi lepas tu ada ahli keluarga perempuan tu bising, hantaran tak cukup 1,000, hantaran tak cukup 1,000. Masa tu kawan tu baru nak baca taklik, aku ceraikan kau dengan talak 3 depan semua orang. Tu sebab kadang ni sekarang, zaman sekarang ni pelik tak pelik kan. Banyak pada pelik sekarang. Tanda-tanda akhir zaman kan. Tanda-tanda akhir zaman. Seorang ibu melahirkan tuannya. Banyak. Bagi mak jaga anak. Tak apa bagi mak jaga anak. Kan saya dah bagi mak duit tu bulan. Cukup dah tu. Mana apa lagi? Sound mak dia. Seorang ibu menjadi hamba pada anak dia tu. Ibu melahirkan tuannya. Nabi dah sebut. Urusan umum diberikan kepada mereka yang bodoh. Nabi kata tu tanda akhir zaman. Urusan umum bagi pada orang yang bodoh, orang yang tak pandai kira-kira, so jadi bendahari. Kan gila tu. Apatah lagi Menteri Kewangan, contohlah kan. Tak maksudnya, iyalah maksudnya kalau kau bagi orang yang bukan ahli jaga, kan jadi macam tu lah. Aku kan cakap Menteri Kewangan kita. Tak, maksud macam tu. Orang yang tak faham bidang tu, jangan bagi dia jaga benda tu. Betul tak? Dia bukan doktor tapi jaga perubatan. Itu macam-macam dasar yang disibuk jaga benda lain, dia tak jaga pasal perubatan pun, dia tak faham pun benda tu. Tu cerita dia. Pasal perumahan kan, pergi PKT kan. Macam mana? Menyusahkan orang lagi ada. Ni Rehda ni yang cakap baju perumahan ni. Tengok macam mana. Apa yang teruk kita? Kita beli rumah, bukan beli rumah, beli risiko.
Rakyat beli risiko. Kita beli rumah, lulus, sign agreement, alhamdulillah loan dah lulus. Rumah dah siap? Belum. Yang siap show unit dengan ni tapak. Inilah tapak kita yang tu dapur. Betul tak? 2-3 tahun tengok sudah tinggal tiang, tak naik lagi, sudahnya terbengkalai. Pemaju dah tutup gulung tikar, dia istihar, dia di bankrupt, dia bagi duit ke anak, buka company lain pula. Itu sebabnya konsep dulu pernah kita syorkan dulu ketika zaman dululah, zaman Pak Lah tak salah saya. Masa tu ada cadangan BKJ, banner kemudian jual. Maksudnya pemaju yang kena buat loan, dia buat loan, siapkan 100 unit rumah, dah siap 100 baru jual. Baru betul kau nampak, rumah ni cantik, aku nak ini, baru betul. Ini siap-siap rumah tepi longkang, tepi parit besar tu kan, rumah kat dalam ya. Lepas tu belum cerita lagi projek-projek kena tipu aja. Tu contoh lah. Tapi itu bukan tajuk kita hari ni. Integrity kan? Betul. Dan kemudian apa yang perlu ada adalah, yang perlu ada pada diri kita adalah satu ni sebut sebagai dengki ni. Kita suka kepada ihsan, kita nak buat baik dengan orang, kita nak tolong orang. Itu yang kena ada. Kemudian percaya pada hikmah. Ada benda baik yang berlaku kat aku ni. Aku tak naik pangkat tak apa, tapi Tuhan bagi benda ni. Tuhan mungkin tak bagi kita naik pangkat, tapi Tuhan bagi anak kita pandai. Tuhan bagi anak, bayangkanlah anak kita, Mama tak sihat. Mama dah makan ubat belum? Allahu Akbar. Anak yang kecil cakap macam tu. Sejuk apa? Sejuk hati. Sejuk perut ni kombung tu. Sejuk hati. Kan kau cakap Allah anak mama, betul tak? Ada ke? Allah tak ada. Kau jangan nak bohong aku lah. Tak ada. Tak ada. Kan? Percaya pada hikmah. Kita tak dapat naik pangkat pun tak apa. Tak apa, alhamdulillah adalah rezeki lain ni. Macam tu je. Dia naik pangkat lah. Baguslah, alhamdulillah, eloklah dia naik pangkat. Kan? Apa lebihnya orang tak naik pangkat? Balik macam biasa. Malam ni pasal malam mana? Malam ni nak layan movie apa? Betul tak? Percaya. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah, selaut garam terasa tawar. Okey, tak ada masalah. Balik rumah dah menanti dah. Assalamualaikum. Salam. Abang dah balik. Itu pun kadang orang lelaki marah tu. Dia dah sampai boleh tanya ni, baru balik? Apa benarnya soalan ni? Kita memang baru balik. Kau tanya pula baru balik? Tak, baru nak pergi buta. Kan? Kan nak bergaduh dah tu. Kan? Iya. Kemudian apa? Seterusnya bertanggungjawab. Jadi orang yang bertanggungjawab. Jangan gemam menyalahkan. Kenapa tak siap kerja? Minta maaf puan. Dia letakkan failnya atas meja saya. Lama pula saya diarahkan. Saya letak rasa tu bukan salah saya. Tanya dia. Tanya. Ibarat cerita bangau. Oh bangau, kenapa kau kurus? Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang sangat. Kenapa rumput panjang? Kebau tak makan. Kenapa kebau tak makan? Perut dia sakit apa besar? Makan nasi mentah. Kenapa nasi mentah? Kayu api basah. Apa besar kayu api basah? Hujan turun. Kenapa hujan turun? Katak panggil kenapa? Okey. Tak ada lah tuan. Hebatlah dia orang hafal lagi lagu tu. Aku saja cuba tadi beria dia. Lepas ni apa? Lepas ni apa? Beria dia menjawab ni. Lepas dia. Yang seorang tu tak sabar nak bagi hujan turun. Sabar. Belum lagi. Tak, tapi dalam banyak-banyak binatang tu, ular lah binatang yang paling gentleman. Sebab dia ngaku salah. Bila dia tanya, ular kenapa kau nak makan katak? 3 kali dia ulang jawapan sambil merenung tepat pada mata yang bertanya. Memang makanan aku. Dan jawapan di hujungnya itu dah dipadam oleh Jabatan Hakim Negara. So what? Diam itu katanya. Apa saja katanya. Seterusnya respon positif. Kita kena positif. Jangan negatif. Nampak ada notice board.
kan, notice board dah tulis mulai hari ni semua staf di KMI tidak dibenarkan begini. Semua staf hendaklah macam ni, segala klaim hendaklah dibuat begini. Tak benda lah, nyusahkan orang je, tak faham. Kita ni apa weh? Ikut je, nyusahkan orang lah benda ni. Ada tak orang macam tu? Ada. Yang seorang tu pula, aku orang yang muda-muda ni buatlah, ikutlah. Akak dah nak pencen, yang seorang tu pula. Kita pun baca balik. Ada kepada anak bersara sila abaikan notis. Dia tak ada pula. Belajar positif. Dan yang last sekali, ikhlas. Ikhlas dalam bekerja. Ikhlas. Lepas tu, dia kata bekerja dengan integriti, kita kena cepat, jangan lambat, jangan tangguh-tangguh kerja. Lambat kita akan ketinggalan. Kedua, kita mesti sentiasa hadir pada peluang-peluang yang baik. Datang, duduk depan, jangan duduk belakang. Dia masih tak berganjak dengan prinsip dia kata. Hadir. Ketiga, apply. Apa poin yang baik kita dapat, apply. Jangan kita dapat tapi kita tak amalkan, rugilah kita. Kemudian yang keempat, mantapkan pengetahuan kita. Mantapkan untuk kita belajar. Kicau-kicau tiung batu, hinggap sekejap di dahan mati. Sudah adat orang tak berilmu, ibarat kayu lurus dibuat titi. Kena lanyak, kena pijak. Itu sebab kita kena belajar, kena ada ilmu. Ada peluang sambung belajar, sambung. Sekarang ni mudah nak sambung belajar. Buat master pun kadang, buat assignment aja kadang, buat paper je, tak apalah buat. Yang penting kita ada kepuasan, achievement dalam satu bidang hidup kita ni. Ada satu kecapaian yang kita boleh capai. Kemudian seterusnya apa yang kena ada adalah kita kena, orang kata profesional. Jangan campur aduk peribadi dengan kerja. Jangan. Kerja betul-betul. Dan kerja betul-betul. Balik rumah, bawa peranan kat rumah betul-betul. Ni dekat rumah pun bawa peranan kat tempat kerja pun tak betul ke? Assalamualaikum, salam. Ya. Dah buat appointment belum? Dah. Jangan macam tu. Dekat rumah lain, kita jadi seorang ayah, kita jadi seorang ibu. Pahalnya tu. Itulah tadi kan kat sekolah kan. Okey, lepas tu kan buat orang berbalah, tak baik buat macam tu. Ada lagi. Ada orang ni macam ni. Yang tu cerita tu lepas maghrib boleh tak? Mama nak mandi dulu lah, penat. Nampak macam tu. Cakap dengan dia. Sekali kita reject anak kita, sampai bila dia tak akan cari kita. Kena ingat tu. Kemudian iltizam, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan satu perkara. Organize, susun atur strategi. Orang yang bijak akan nampak jalan pada setiap masalah, bukan nampak masalah pada setiap jalan. Dan terakhir sekali, bila kita beli handphone, benda pertama sekali yang kita akan usik adalah, saya ulang balik, bila kita beli handphone, benda pertama sekali kita akan usik adalah setting. Kamera tak habis. Kalau ada perempuan jugalah. Sebenarnya setting, iaitu kau akan tengok brightness macam mana, volume kau nak kuat mana, kan, wallpaper kau letak gambar apa, nampak tak, ringtone, bos, bini kau telefon, bunyi rimau bini telefon weh, contohlah, kan, kita akan letakkan dia punya identiti dia. Tetapi adakah setting ni kita usik hari-hari? Tak. Kata tiba-tiba hari tu dah lepas 2-3 bulan, asal kelabu skrin ni, kita akan betulkan kat mana? Setting juga. So macam tu juga dalam hidup kita ni, setting ni adalah niat. Niat tu mustahak. Kenapa kau kerja ni? Kerana Allah. Betul. Bayangkan saya baca buku yang paling best sekali, Hidup dengan Bismillah. Kadang-kadang Bismillah tu jadi prosedur. Bismillah minum, Bismillah makan, Bismillah masuk kereta, Bismillah keluar rumah. Tapi kita lupa letak tu kerana Allah. Sayanglah dah kerja 30-40 tahun, pencen baru teringat, lupa niatkan Allah. Rugi tau. You all buat benda baik tau kat sini, bukan buat benda jahat pun. Berkhidmat untuk orang, bagi servis dekat orang. Nak pula you dengan nilai-nilai dengan berbeza dengan sektor kerajaan yang lain. You kerajaan ke tak? Tak kan, swasta kan. So private kan, patut dengan service oriented kan. Asal selamat datang ke KMI, tekan lift tu lain nak kira tu. Tekan button lift lain kira, senyum selamat datang lain kira, masuk dalam lain kira, silakan. Tu yang dah mati hidup balik, happy. Sebab mahal, private. Tak tu cakap tadi. Makna kata perbetulkan niat kita. Kita mencari rezeki. Kan? Sebab
satu perkara. Apa maksud ikhlas? Membuat satu perkara tidak mengharapkan balasan, wa imma perkataan terima kasih pun tidak diharapkan. Tapi orang Melayu ni lain sikit. Aku tolong dia ikhlas weh, dia terima kasih pun tidak. Itu makna tak ikhlas tu. Tu sebab orang tu dulu bila tolong kita, terima kasih lah tolong. Tak ada apalah, tak ada benda. Sebab dia tak nak pun terima kasih tu. Faham? Tapi yang paling deep sekali sebenarnya, lebih mendalam lagi, membuat satu perkara tidak mengharapkan pengiktirafan manusia. Yang diharapkan hanyalah pengiktirafan daripada Tuhan semata-mata. Allah mungkin tak bagi kita ini, Tuhan bagi suami yang baik. Tuhan tak bagi ini, Tuhan bagi anak ramai, rajin betul beranak. Assalamualaikum, salam, beranak tu. Pasal bagi salam menyahut beranak lah. Yang seorang tu tak sebab bagi salam, tepuk nyamuk beranak. La ilaha illallah. Yang faham, tak faham sudah. Ada orang tu cepat kahwin, jambatan ni pendek, cepat jumpa jodoh. Ada orang tu lambat dapat jodoh, jambatan ni panjang, tapi rupanya Allah nak bagi yang terbaik. Ada orang tu sudah tak kahwin sebab bagi peluang jaga mak ayah dia dengan baik. Ada orang tu jambatan dia dah lah pendek, banyak kali pula tu rezeki Allah bagi kat dia. Ni cakap betul kan. Jadi akhirnya kenapa kita nak kerja dengan ikhlas? Akhirnya bukannya kita kerja kaya, sebab saya beritahu you all kerja di sini sebagai pekerja, you all takkan kaya. Aku nak tengok responnya apa. Kecil hati tak? Tak, ada soalan. Yelah tahu, tak cakap. Tak, bukan. Sebab kenapa saya kata takkan kaya? Sebab kaya itu sendiri subjektif. Katalah tiba-tiba Tuan apa ni, Tuan Ahmad apa ni, Tuan Fendi. Tuan Fendi umum hari ni saya happy sangat Samsul Bat datang. Saya umumkan bagi pihak KMI, kepada semua yang hadir, terutama yang duduk depan, saya umumkan semua orang kita akan bank in kan dalam akaun masing-masing sebelum jam 5 petang. Contoh bank in kan sebelum jam 5 petang setiap seorang RM500,000 setiap seorang. Okey. Dah sabar. Ni contoh sabar. Okey, saya nak tanya puan. Puan yang perlu tubuh tu. Okey, puan. Okey. Puan, saya nak tanya. 500,000 dah kaya belum? Belum. Abang, rasa dah kaya ke belum? 500,000? Belum. Dah rasa kaya belum? Kaya dah, Pak. Puan, dah rasa kaya belum, puan? Dah. Dah, alhamdulillah. Puan, yang baju hitam tu. Dah tak ada orang lain dah baju hitam. Mana dia? Puan, dah rasa kaya ke belum? Belum. Tengok. Ada yang cakap belum, ada yang cakap dah. Subjektif. Ada orang tu boleh gaul kepala. Pening kepala aku. Kenapa? Dalam bank tinggal 10 juta. Kau tak rasa nak bunuh kau orang ni? Cuba cakap. Sebab dia dah biasa dalam bank ada 100 juta, tiba-tiba tinggal 10 juta, dia rasa susah sangat. Ada seorang datuk ni, saya pergi ke rumah dia. Saya camah kat rumah dia. Lepas tu dia bagi saya rasa ada satu kopok tu juga, rasa sekopok dia sedap lah. Itulah isteri saya pun cakap sedap tu, yang kita orang beli kilang dia tu. Apalah kau beli kilang dia? Kalau dah sedap tu, kau beli banyak, kau bagi semua orang rasa, sudahlah. Akhirnya kita ikhlaskan diri kita bekerja, mudah-mudahan dapat berkat. Itu sebenarnya, bukan kaya. Hidup jangan nak kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kerana satu hari ini nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Deep tak? Akhirnya Emir tercari-cari apa bahagia nak dia. Khalis juga yang tenang. Yang kau tanya aku pahal. Wah, Khalis sombong dia. Aku tak tengok on share dan TikTok. Nantilah Kak Irma Fatimah, kau tunggu aku buat satu skrip, kau siap keluar satu lagi drama lelaki tu. Kau main lagi yang perempuan komen dalam tu. Sudahlah jantan, sudahlah berhenti, jangan bagi can lagi. Apa benda? Hei, macam itulah. Kejar keberkatan. Apa tanda-tanda berkat? Sikit lagi. Apa tanda-tanda berkat dalam hidup kita? Yang pertama, bila kita ada integriti, kita ada akhlak yang baik, kita nak dapat keberkatan. Tanda-tanda berkat rezeki. Pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Pada orang yang rezekinya tak berkat, sikitnya tak cukup, banyaknya tak puas. Ibarat minum selautan air tapi dahaganya tak pernah hilang. Kedua, rumah tangganya rasa bahagia.
Itu juga tanda keberkatan rezeki. Balik menyanyi suami itu, indah sungguh panorama. Isteri nyaut, bagai pulau ni warna. Anak, ulala. Begitu. Bahagia weh. Tu sebab bila suami tengah basuh motor, datang terus, abang, ini pakai posmen. Kau cakap dengan ayah kau, makanan dah siap. Ayah, mak kata makanan siap. Kau cakap dengan mak kau, kejap lagi, bergaduh. Datang, ayah tengah basuh motor tu gosok, bang. Ya. Bila kena air tu kat isteri, keluar video klip instan tu. Langsung suami dia, koi laki hai, jabo hasti hai. Bini nyaut, baris hoti hai, canak-canak cum-cum. Jiran ki kanan tu, cap dum dum cap dum dum cap. Kau tak cuba, mana kau tahu? Kau tak payah rakam lah. Kalau kau rakam tapi kau gelak sekali, macam mana? Rumah tangga rasa bahagia, itu berkat. Suami balik, sayang, abang balik ni sayang. Abang, saya masak lah. Saya tahu kan hidup abang macam mana kalau tak nampak isteri abang sehari. Kau jangan geli-geli sangat. Kau happy ke tak gerak? Wah, dia nak tu. Ni orang lelaki. Ataupun suami balik, sayang, ni ambil ni. Ni voucher spa muslimah ni ambil. Hari Ahad ni pergi. Habis anak kita, anak abang jaga, pergi je. Pergi nanti cuci rambut, massage, pedicure, manicure semua buat. Abang, susahkan abang aja. Tak susah mana pun, abang booking je, kau bayarlah sendiri. Wang asam jantan. Tak adalah. Tak mana bayar dah. Abang ni tak ada. Ataupun suami balik, sayang, bancuh air, kita minum sesama petang ni. Dah lama kita tak minum sama. Hari ni abang bawa kuih lambang kasih sayang kita. Kuih lambang kasih sayang abang ni ada je. Kuih apa tu? Kuih kapel. Mana ada kuih kapel abang ni? Cuba tengok dalam tu. Kuih cakui. Cakui kan kapel tu kan? Kuih kapel lah tu. Happy betul. Ya Allah Akbar. Kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, anak-anak berjaya dalam bidang dia. Anak-anak berjaya dalam bidang dia. Anak dapat nombor 1 dalam subjek, happy tak? Happy. Anak dapat pakaian terbersih pun kita happy. Anak dapat nombor 3 dalam kelas, ada 50 orang dapat nombor 3. Ya Allah, happy. Kadang-kadang perempuan tengok anak kombo, menitis yang mati. Anak kita dah kombo dah, bang. Suami kata, kau bawa bertenang. Ni kombo tadika ni. Bukan kombo universiti. Kombo tadika menangis. La ilaha illallah. Happy tak? Happy. Yang keempat, tanda berkat rezeki. Suasana tempat kerja, suasana kejiranan kita senang dengan orang senang dengan kita. Itu juga tanda keberkatan rezeki. Kelima, kita mudah melaksanakan perintah Tuhan, mudah nak solat, mudah nak mengaji, mudah nak puasa, mudah nak sedekah, mudah nak tolong orang, mudah nak buat baik. Itu juga adalah tanda keberkatan rezeki. Keenam, apabila rumah kita seringkali diziarahi tetamu, itu juga tanda keberkatan rezeki. Ada je orang datang rumah. Itu tak termasuk yang tin shopping. Itu tak kira. Tu kau yang order, faham? Bang, dia datang lagi bang, berkat. Tak, itu lain. Itu kau order, faham? Dan yang ketujuhnya adalah apabila doa kita mudah dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Ingat, Nabi pesan pertama, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lemah emas, dia akan minta lemah yang ketiga. Tak pernah cukup. Kedua, Nabi pesan, cari rezeki yang halal itu cukup buat kamu. Ketiga, Nabi beritahu, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Dan ingat, kita bekerja ni, kita kerja bersama-sama. Jangan sibuk menjatuhkan. Kalau nak jalan laju, jalan seseorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Deep tak? Balik nanti kau pegang tangan laki kau. Abang, kalau abang nak jalan laju, berjalan seseorang. Tapi kalau abang nak jalan jauh, kita jalan sesama. Macam tu. Okay. Alright. Jadi rasanya, okay, kita tengok soalan-soalan hari ni. Ustaz, apa hukum kita mandikan pesakit tapi anak pesakit tidur berselubung tidur? Hukumnya baiklah. Baguslah. Sebab kita tak nak menyusahkan anak yang berselubung tu. Kau tanya hukum, dari segi moral bagus, dari segi moralnya tak bagus lah. Kita yang tolong tu dapat pahala, ikhlaskan hati, tu je. Dan memang anak perangai macam tu. Dia membadak ayah hidup tu kan. Ustaz, kita orang tahu kerja kita orang ni murni mulia. Amboi, sendiri letak mak.
Tapi nak tanya Ustaz, apa hukum mandi pesakit yang tidak boleh bangun, pesakit muda, especially nak mandikan di private part? Bini tak, ada arrow musim belakang. Bini tak nak tolong. Kami bukan apa Ustaz, kami malu. Muda sama muda kan? Handsome sangat ke? Kalau isterinya ada, ajak isterinya sama. Korang, kalau hantar hospital, kau jangan ingat kau biarkan je lelaki kau ni dengan bini-bini, dengan betul rawat yang muda-muda ni. Dia orang pun malu. Dia sebenarnya bukan kita je malu, pesakit tu pun malu sebenarnya. Panggil isteri tu. Kadang-kadang isteri pun dia malu, apatah lagi yang bukan isteri. Kan? Jangan sampai yang tu jadi isteri. Kan? Tapi saya suka tengok yang private punya. Pakcik, kita injek dia pakcik ya. Kita injek pakcik ya. Sakit tak sakit? Janji tu. Janji. Saya janji. Tak sakit. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pandang tempat lain pakcik. Pandang ada sudah. Yang katil sebelah tu, kau tolonglah injek aku. Kau bayang ada punya happy. Tak apa, ikhlaskan hati. Pujuk isteri dia tu sama tolong, supaya nak kurangkan kemaluan kepada suami tu. Assalamualaikum Ustaz. Boleh tak Ustaz ceritakan contoh kisah akhlak Rasulullah yang terpuji dan boleh kami ikuti? Kan tadi dah bawa dah tadi, yang Nabi marah tadi kan tak? Saya bawa tadi. Ustaz, apa hukum bermotor pisahkan anak lelaki yang sedang sakit daripada di bawah jagaan menantu? Berdosa hukumnya. Isteri tu kan, jangan nak punyakan anak. Apa pasal pula? Sebenarnya tanggungjawab suami isteri ni dia lebih kuat daripada mak dia bila dah kahwin. Dalam hal ni apa salahnya jaga sesama? Mak pun satu. Inilah dia macam itu kan, kerasnya takdir tu. Ya itulah Mira Rosli itulah. Yang mak mentua dia benci sangat kat dia. Benci 8 episod. Insaf sikit dia, geram aku. Itu pun orang share dalam TikTok. Tak, sebenarnya dalam bab mertua ni, dia satu benda yang complicated. Sebenarnya menantu dengan mak mentua kena baik daripada awal. Besok sebab kita fikir macam ni lah. Bila sakit tak boleh. Dah kau pergi balik, kau jangan datang sini. Kena bergaduh sampai macam tu. Memunyakan anak. Pada dia menantu tak pandai jaga. Kalau kau tak yakin, ajak menantu jaga sama-sama. Dia kena minta izin daripada rumah anak dia tu. Bila anak tu sakit di rumah anak yang anak lelaki ada kuasa pada rumah tu, walaupun geran tanah nama bini dia. Faham tak? Dan bila suami tu sakit, pemangku dia siapa? Bini dia. Pemangku rumah tu. Tu sebabnya bincanglah elok. Jaga elok. Aduh, Ustaz mohon doakan kesembuhan suami saya. InsyaAllah saya doakan. Ni siapa ni? Saja. Apa hukum kami mandikan pesakit tapi anak pesakit hanya tidur? Kalau tak tidur tapi suka mengarah itu ini. Allahu Akbar. Kau kan tanya hukum kan? Betul lah. Perangai anak ni pun tak ilah. Anak ni pun kita nak berbakti pada mak ayah kita ni. Inilah masanya. Kenapalah dibiar-biarkan? Mengarah tu satu hal. Sebenarnya kalau dia tak arah pun memang kita buat kan? Kau tak nak arah lah. Kami dah ada pengarah tau. Kau orang ni memang share ke foto state ke apa ni? Jawab. Ustaz, apa hukum? Tulisan sama ni. Ustaz, apa hukum? Ustaz, kami tahu kerja kami mulia. Seorang lagi. Ulang balik soalan ni. Tapi Ustaz, apa hukum kami mandi kat pesakit lelaki, muda, kacak? Sedangkan isteri pesakit ada sekali, kalau lap-lap badan kami okey lagi. Tapi bila kena cuci private part, kami malu sikit lah Ustaz. Private part yang mana Iyalah, betul. Benda tu aib. So seorang isteri tolonglah main peranan. Tolong sekali. Kadang-kadang biar dia macam ni, dia tak payah tengok, dia agak-agak aje. Tapi bini dia boleh tengok, kan? Itu sebab dinamakan istilah tu angry bird. Kalau dia angry, dia main. Jangan bagi dia malu tau.
Apa hukumnya jika harta pusaka si mati yang tidak dimasukkan dalam nilai pembagian harta pusaka masih digunakan oleh pewaris? Contohnya rumah atas nama pencarian suami isteri. Suami meninggal terlebih dahulu dan rumah itu diduduki oleh isteri. Oh, macam tu. Sebenarnya memanglah kena bawa. Itu sebabnya yang paling baik sekali faraid. Kan? Jadi dia sebelum faraid kan dia akan settlekan dulu apa pengkubumian dia. Lepas tu hutang dia. Kemudian barulah ni. Sebenarnya ni memang paling baik sekali. Itu sebabnya orang kita ni, kenapa kita kena ada rumah sendiri, rumah nama sendiri? Kenapa? Salah satunya itulah nak bantu orang Melayu Islam. Bila kita ada rumah, ada tanah, semua harta-harta lain akan tumpang sama kat situ. Kereta, motor masuk dalam tu, boleh diputuskan dalam pembahagian harta sekali. Kalau masuk yang ada satu agensi tu, dia akan bayar setiap 10,000 berapa persen. Itu masalah dia, mahal. Sebab yang ni percuma je. Kalau masuk dekat atas, sikit lah bayar yuran yang minimum lah, kan? Memang berdosa lah kalau kita pakai. Ni banyak, yang banyak, paling banyak apa tau? Yang masalah apa tau? Contohnya, mak dia mati, maknya tinggalkan harta untuk anak dia, anak masih kecil. Kemudian ditakbir oleh suami dia. Suami ni mentakbir duit tu macam duit dia. Ada banyak berlaku. Macam-macam, bercuti sana, beli motosikal besar, beli tu semua. Sedangkan dia terlupa dia ambil duit siapa tu? Tu duit amanah, suruh jaga. Kalau dia nak gunakan untuk anak tu, keluarkan untuk yang ada kena-mena tentang kebajikan anak. Itu boleh. Banyak tau berlaku benda-benda macam tu. Sekiranya rumah itu disewakan, siapakah yang berhak menerima wang sewa rumah tersebut? Dan bagaimanakah caranya? Macam tadilah, bila kita takbirkan. Contoh, kadang-kadang kalau dalam bab perceraian ke, dalam bab apa ke, memang akan diputuskan oleh mahkamah. Kalau yang macam ni, maka dia tengok rumah tu jatuh pada siapa. Yang paling baik sekali apabila keluarga tak tuntut. Keluarga kata tak apalah, kesian dia ada anak-anak kecil, biarlah rumah tu dekat dia. Kemudian bila dapat rumah tu kat dia, isteri tu fikir nak duduk sewa ke rumah lain, dan dia sewakan rumah tu dengan harga lebih tinggi, dan dia dapatlah kos sara hidup untuk sara keluarga dia. Tu hak. Itu sebabnya paling baik sekali. Itu sebab saya kata tadi, kadang-kadang berebut-rebut anak beranak, berebut harta ni kan, kadang-kadang sebab apa? Sebab didikan, bukannya sebab apa. Ada satu kisah, saya kisah sikit lah saya bagi. Dia ni 7 beradik ke 8 beradik? 8 beradik tak silap saya. Kemudian ada adik bongsu nak usahakan satu tanah pinggir, tanah dekat lereng bukit, nak semak-semak samun. Dia nak usahakan tanah tu, tapi nak usaha tanah tu tak boleh kongsi banyak nama. Sebelum ni nama mak dia. Jadi adik yang paling bongsu nak usahakan tanah tu. Tanya adik-beradik yang lain, adik nak ambil lah mak, tak kisah pun. Jadi adik dia ambil, keluar modal sikit, ratakan tanah tu daripada lereng jadi lurus, kemudian dapat banner 3 ke 4 lot rumah kedai 2 tingkat. Buat rumah kedai 2 tingkat, dapat hasil 1 berapa juta dah pulangan. Dia jual pada pemaju. Jadi bila dah dapat hasil 1 juta lebih, saya sendiri tengok sendiri ni dekat pejabat peguam ni, dia bagi-bagi tau. 7 beradik tu dia tak makan seorang, dia bagi jugalah. Yang seorang dapat 20,000, yang seorang dapat 10,000, seorang dapat 15,000, seorang dapat 12,000, seorang dapat 25,000. Apa soalan yang kita akan tanya? Kenapa lain-lain kan? Itulah soalan saya tanya. Kenapa lain-lain bang? Sebab dia kata, saya kira saya tolak sekali hutang dia orang pernah pinjam duit kat saya. Bagus ke tak bagus? Baguslah, dah siap tolak. Dia ni dapat 22, dia ni dapat 20, dia ni dapat 15, dapat 25. Tengok. Kemudian memang betul kalau kita campur-campurkan tak sampai pun jumlah duit keuntungan dia dapat. Tapi bagus ke tak adik tu nak bagi? Baguslah adik tu bagi. Tadi asalnya semua orang tak nak tanah tu. Okey, masalahnya adalah apabila salah seorang daripada adik-beradik ni ambil keputusan bawa kes ni ke mahkamah. Bawa ke mahkamah, 7 beradik menuntut daripada adik ni supaya duit 1 juta lebih yang dia dapat tu dibagi sama rata. Masa ambil dulu tak cakap, dah habis duit baru cerita. Bergaduh. Akhirnya bawa ke mahkamah, 2-3 tahun dekat turun naik mahkamah. Akhirnya keputusan mahkamah, lebih kurang lah saya simpelkan keputusan tu, tak payah nak panjang, dia nak bagi untung. Macam tu lah hakim kata. Hakim kata sebab kalau ikutkan sebagai pemilik tanah, dia berhak kalau tak nak bagi 1 sen mana boleh buat. Tapi kira dia dah bagi tu, kira bagus dah tu. Jadi permohonan ke-7 plaintiff tadi ditolak dengan kos. Maknanya yang 7 orang tadi yang filekan ke mahkamah kena bayar kos lawyer. Tetapi sampai ke hari ni dah lebih 7 tahun tuan-tuan sekalian, hubungan adik-beradik tak baik. Bayangkanlah itu yang jadi masalah dia. Itu sebabnya hanya disebabkan oleh harta. Sebenarnya penting didik anak kita ni, kalau boleh bertolak ansur, tak nak, tak apalah bagilah kat abang.
Yang dibiarlah ni, saya tak nak, tak apa. Sebab bila kita buat macam tu, insya-Allah keluarga kita pun akan jadi macam tu. Anak-anak kita pun akan jadi macam tu. Faham, bukan jenis nak berebut sangat. Kita boleh usaha sendiri, ya. Okey, jadi saya ucapkan terima kasih. Saya faham cara pandangan mata tu, saya faham. Cara merenung tepat, kan? Ada yang tidur tak? Alhamdulillah. Siapa yang nak tidur tu tak ada masalah. Dia sebenarnya ada satu doa, kalau kita baca orang boleh hilang ngantuk, dia boleh segar. Bercakap kat depan, baca satu doa ni, orang jadi segar. Doa dia senang. Ada tak Ustazah start kongsi sebelum ni? Tak ada. Doa dia senang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil lahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang salin tak tahan. Saya gurau. Betul. Tapi kalau siapa dah tidur, terdengar doa tu, wabillah taufik, tegak, dah habis ke? Dah ke? Tapi saya belum baca lah, baru testing je. Saya gurau tuan-tuan. Jadi, bak kata orang sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua, walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu ukir dari papan, alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembang kalah menjadi intan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok medik ke tanjung, hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak penganjung menyebut hari ni rasa tak junjung. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu saja daripada saya, sedikit makluman. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada masa, di luar sana